Masuk kubur, tak boleh balik dunia. Seperti mana mustahilnya anak kamu masuk dalam perut mak kamu balik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء الله الصالحين كافة المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kamu sekalian pada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan janganlah kau mati melainkan matilah engkau pada hal keadaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati melainkan matilah pada hal engkau dapat bersyahadat pada Allah. Jangan mati melainkan matilah ketika mana kau dapat menyatakan bahawa Allah lah Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perancangan Allah dan juga keinginan kita semua dapat saya bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Teringat apa yang arwah ayah pesan kat saya dulu. Dia kata nanti kalau hang Allah takdirkan sampai ilmu merata tempat, jangan lupa kampung hang sendiri. Tempat lain hang boleh tebas, kampung hang biar semua hang jaga. Pesan arwah ayah sebelum meninggal. Maka saya pun Allah takdirkan pi Rata Ceruk sampai berjelajah satu Malaysia, alhamdulillah. Dan teringat saya selalu bila nak balik ke kampung. Arwah ayah dah sini, mak pun dah sini. Memang nak balik. Sebab tempat kita kan. Alhamdulillah pada bulan Sya'ban ini dapat saya bersama-sama tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, adik-beradik sekalian.
dalam majlis yang kita panggil sebagai majlis ilmu ataupun majlis ahli syurga. Bukan saya yang kata, tapi Rasulullah beritahu bahawa majlis ilmu, majlis yang disebutkan nama Allah, majlis itu ialah majlis ahli syurga. Masuk dalam majlis ni seperti mana masuk dalam raudhah Nabi SAW. Dan raudhah bermakna syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas malam ni tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian, kita alhamdulillah kita pun sama juga tuan-tuan, macam saya juga, tuan-tuan sama juga. Kita dah milau kata cerok dah dalam hidup ni. Macam-macam kerja kita buat. Lelah tuan-tuan. Syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah pulangkan kita balik ke rumahnya. Kita biasa tinggi masjid. Kita biasa jadi orang yang tak sembahyang. Kita biasa jadi. Kita biasa jadi orang yang liang-liang dengan rumah Allah ni. Dan minta maaf saya sebut, ada yang mati sampai tak masjid langsung. Tapi kita tuan-tuan, Allah panjang umur, panjang usia, tak mati awal. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi kita balik ke rumah dia. Dia bagi umur panjang. Dia bagi kita masa dan peluang. Kita pun kuai-kuai balik ke masjid. Selepas insaf dan sedang, kita ni banyak salah dengan Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kan dialah yang buat. Dia tak cabut nyawa kita pada ketika kita bermaksiat pada dia. Tapi dia terus biar tetap bagikan roh dan nyawa ke kita sampailah umur kita hari ini. Dan saya pun celik-celik mata macam sahabat-sahabat lain juga. Cek-cek pergi 50 lebih dah. Dan ada sahabat-sahabat yang sama umur dengan saya pun dah meninggal dah. Ada yang dan saya ziarah, ada tak dan saya ziarah sebab saya ada di luar waktu tu. Apapun tuan-tuan, puan-puan Allah rahmati sekalian, mari sama-sama saya nak ajak tuan-tuan terima kasih banyak-banyak pada Allah. Syukur bermakna terima kasih. Terima kasih ya Allah, sebab kau panjangkan umur kami lagi, sehingga kami sedang, kami insaf, kami wajib balik sembah engkau balik. Dan yang paling baik ialah Allah buat kita balik ke rumah dia. Teringat kita, saya sendiri teringat sedang-sedang kecil-kecil umur tuan 70 tuan-tuan. Tang ni kolah dulu nak. Kolah lama dulu lah, masjid lama, tak ni kolah ni. Teringat tahun 70, 80. Dan teringat saya juga tuan, masjid kita tu waktu tu kita minyak gas. Hiduplah kita di ketika itu dengan berkenai akan rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bagi kita kenal rumah Allah? Pertama Allah sendiri. Yang kedua yang ajak, yang heret kita main masjid waktu tu ialah mak ayah kita. Ayah kita marah tak main masjid. Ayah kita marah kalau tak salat. Dan ayah kita marah kalau tak baca Quran. Kita didik oleh Allah dengan mak ayah yang baik. Mak ayah yang nakkan anak-anak dia mengaji. Mak ayah yang pentingkan pendidikan. Bukan hanya makan minum, tapi pendidikan. Tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian, Islam agama pendidikan. Islam agama mengaji. Dalilnya ayat pertama Allah kata apa? Iqra. Dia tak turun solat lagi. Dia tak turun ayat suruh sembahyang. Dia turun ayat suruh mengaji. Supaya Bismi rabbikal ladzi khalaq, kau kenal Tuhan kamu yang menciptakan kamu sendiri. Ini tujuan mengaji. Tujuan kita belajar, pertama belajar untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Mana tauhid?
Maka Islam agama bukan agama turun. Islam agama ilmu. Islam agama ambil reti. Mak ayah kita dulu macam itulah. Paksa kita, marah kita. Kalau kita tak reti Quran, dia marah. Tak main masjid, dia marah. Hai kita semua. Sampai kita hari ini alhamdulillah, kecil kena paksa semayang main masjid, tiba-tiba waktu remaja tinggal juga masjid kita. Sibuk dengan tugas masing-masing, sibuk cari rezeki. Masa usia remaja, usia umur muda ni, kita puas dah tuan-tuan tinggal masjid. Sulang balik dah, tiba-tiba Allah panjang usia, puas dah dengan dunia ni, leh-leh tak kesudah juga. Allah yang mana maha merahmati kita, yang sayang kita, dia tahu umur kita lagi. Kita pun kuai-kuai lah, kuai-kuai masuk ngaji pelan-pelan lah. Makin reti akan ilmu ni. Ataupun yang keduanya, Allah buat kita jadi orang masjid, jadi orang yang berada dalam rumah dia. Tuan-tuan dan puan ni Allah rahmati sekalian, orang masjid ni orang yang cukup nilainya sisi Allah Ta'ala tinggi. Orang di masjid ni adalah orang yang memang tinggi pangkat dan darjat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa kita kata tuan-tuan? Kerana peristiwa Isra' Mi'raj yang baru kita sambut baru ni, yang bukan sambutan dia hanya pada bulan Rejab saja, tapi sampai sepanjang tahun ada ibrah, ada pengajaran yang kita nak ambil. Satu daripada keistimewaan orang masjid ni yang Allah buat kat kita ni, setiap malam tuan-tuan kita duduk dalam masjid, mentara tunggu Isya mengaji. Setiap malam Allah buat. Bermakna kita termasuk kalangan orang masjid. Jangan rasa kita leceh dengan masjid tuan-tuan. Jangan rasa kita ni rendah dengan masjid ni. Jadi orang masjid, jadi orang sembahyang, jadi orang jawatankuasa masjid, main mayang ni lekeh. Tak. Pada manusia memang mungkin lekeh lah, tapi pada Allah tinggi. Maknanya kita nak syukur pada Allah sebab Allah tinggikan kita, pangkat kita tinggi. Sebelum mati ni kita Allah angkat darjat kita tinggi. Sebab apa? Sebab berkata alim allamah, guru kita yang kita sayang, yang ajak kita tentang agama ni, tulis kitab punya banyak. Alim alama syekhuna Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tulis kitab nak ajak kita, nak didik kita supaya kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu kitab yang dia karang cerita pasal Isra' Mi'raj. Nama kitab tu yang kita mengaji, yang kita biasa dengar tu guru dia baca, nama kitab tu Kifayatul Muhtaj fi Isra' wal Mi'raj. Kifayah, memadalah kehendakmu dalam mengetahui akan Isra' Mi'raj itu adalah kitab tu. Baik. Dicerita dalam kitab tu macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akan seorang yang berada di bawah arash. Padahal tempat tu siapa tak boleh masuk. Jibril katakan Nabi SAW, ya Muhammad idhab, ya Muhammad aku dekat ni saja. Di mana tu? Di Sidrah Al-Muntaha. Kat tu je. Jibril kata, ya Muhammad idhab, pergilah kamu wahdika, seorang-seorang kamu, hampir seorang-seorang. Aku dekat ni je. Alam ni alam bukan alam aku. Allah tak izin aku sampai sini. Walaupun aku ni makhluk yang dibuat dari cahaya, makhluk yang Allah muliakan, tapi panggilan aku dekat ni saja. Kau nak pergi ya Allah ya Rasulullah Muhammad, silakan pergilah. Kerana Allah nak jumpa kamu saja. Maka Rasulullah SAW tinggalkan Jibril di pintu Sidrah Muntaha, naiklah dia, berjalanlah dia
bukan dia berjalan, dia diperjalankan oleh Allah. Allah buat. Jadi apabila dia sampai kawasan tu, Jibril kata tak ada manusia situ. Alam di bawah arasy Allah tak ada siapa. Tiba-tiba Rasulullah nampak satu bayang. Satu bayang yang lalu di depan Nabi SAW. Rasulullah heran pasal apa? Pasal Jibril kata tak ada siapa dalam tempat ni. Tempat ni tempat yang tak lalu manusia, hanya makhluk. Engkau saja yang Allah izinkan malam-malam ini, siapa pun tak ada. Aku pun tak masuk, kata Jibril, kat tu je. Baik, tiba-tiba Rasulullah melihat akan satu bayang manusia lalu di depan dia. Rasulullah SAW dia tanya. Bila dia tanya ni bukan dia tak tahu, tuan-tuan. Dia tanya ni bukan dia tahu, dia tahu. Cuma dia tanya tu pasal nak bagi satu cerita jadi dan nak sampai cerita tu kat kita sekalian. Supaya khabar ni sampai kat kita. Apa tanya Nabi SAW? Dia kata, "Man ant?" Hang ni siapa dia ni? Wahai bayang, wahai manusia, hang ni manusia ke apa? Man ant? Jin wal ins. Engkau ni siapa? Jin ke manusia ke siapa ni? Alam ni bukan alam makhluk. Alam ni bukan alam makhluk ni. Tak ada makhluk yang boleh sampai sini. Sebab dia alam Sidrah Muntaha, alam tertinggi, alam arasy Allah, yang di bawah arasy Allah Ta'ala. Bab ni kata ulama tauhid. Kata Tuan Minal dalam kitab Irsyad Ibad ila Sabil Rasyad, dia kata bab tauhid ni kena jaga. Ada banyak benda yang hang jangan tanya. Antaranya jangan tanya. Kalau nak selamat tauhid hang, nak selamat iman hang, jangan tanya bagaimana. Ni macam mana cerita ni? Isra' Mi'raj ni langit macam mana cerita? Macam mana ni? Tanya macam mana jangan. Jangan tanya kaifa, jangan tanya macam mana. Sebaliknya kena kaya terima beriman. Terima, dengar, terima, beriman. Seperti mana Allah kata dalam Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Inilah iman. Jadi kata ulama abda, iman ni jangan banyak tanya, banyak terima, bukan tanya. Tapi hari ni tuan orang tanya banyak. Boleh pakai kan ni? Nabi pergi apa? Roket. Mereka roket. Dia main-main. Dia main-main. Akan Isra' Mi'raj yang benar ini. Sebab itu tuan-tuan kata ulama tafsir, kisah ni kisah nyata kerana Allah Ta'ala sendiri yang bercerita. Tanda dia, bila mana Allah cerita awal-awal tu Isra' Mi'raj tu, dia mula dengan Subhana. Subhana ni makna apa? Subhana ni makna tasbih Allah, puji Allah, suci Allah Ta'ala. Daripada apa? Daripada benda-benda yang tak layak pada Allah. Ni ulama tauhid kata gitu. Kata subhanallah, subhanallah, subhanallah ni ialah kita sucikan, bukan suci Allah kan. Salah ni kalau kita siapa suci Allah Ta'ala, salah lah. Tauhid tak betul. Siapa kata subhanallah pi suci Allah, salah. Sebab Allah ini kata ulama tauhid, Allah ni suci sebelum hang sucikan dia. Maka subhanallah bukan suci Allah. Subhanallah suci kita dan ingatan dan perasaan. Dua kata Allah bagi macam-macam ni. Ini maksud subhanallah. Siapa kata subhanallah cuci Allah, salah. Kalau cuci Allah mana Allah kotor. Subhanallah, hasyallah, wal'iyadzubillah. Maka subhanallah itu bukan cuci siapa, dah cuci kita ni, cuci perasaan, cuci ingatan, fikiran. Dua kata Allah macam-macam. Pasal apa tuan? Manusia boleh kata Allah macam-macam ada. Bila sakit dia kata apa ke Allah? Lega, berubat tak lega, berubat tak lega, berubat tak lega, dia kata apa ke Allah? Aku berubat kata jeruk habis beribu tak lega pun. Kau ni kata doa lah ke Allah. Aku doa berbuih mulut tak lega. Kata lagu ni ialah menganggapkan Allah ni tak dengar, menganggapkan Allah ni tak penyembuh. Sebab itu juga tuan-tuan lepas sembahyang
habis solat kita doa, habis wirid semua kita kata last sekali, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Pasal apa kata gitu? Kerana kita nak kata, maha suci engkau ya Allah, sucilah engkau daripada apa yang kami sifatkan engkau. Kami kata kau orang macam-macam ya Allah, macam-macam kami sangka engkau, macam-macam kami rasa engkau. Kami rasa engkau tak dengar kami, kami rasa engkau tak lihat kami rasa engkau tak tolong kami. Tak, kami rasa aku tu, padahal engkau bukan macam tu. Ini maksud tasbih. Maksud tasbih bukan cuci Allah, cucikan ingatan dan perasaan dan fikiran. Dia duduk kata Allah macam-macam. Sebab tu Isra Mi'raj dia main apa? Subhanalladzi. Tuan-tuan ya Allah sekalian, patah balik cerita Isra wal Mi'raj dalam Quran. Cerita Isra Mi'raj, contoh Isra ni Allah cerita pada surah Isra. Apa dia Isra? Apa surah Isra? Muka surat tak mana? Buka Quran juzuk 15. Muka surat 282 belah kiri. Jumpa ayat tu 282 juzuk 15, muka surat sebelah kiri ayat 1. Allah kata subhanalladzi asra bi'abdih. Dia mula dengan apa? Mula dengan tasbih. Pasal mula tasbih sebab cerita ni Allah punya cerita. Siapa tak percaya tentang subhana ni, Allah kata siapa tak percaya cerita ni, jadi apa? Maka jadi 3 bahagian. Manusia dengan Isra Mi'raj ni jadi 3 bahagi. Pertama jadi kapiang bila tak percaya. Kedua jadi munafik bila ragu-ragu. Ketiga beriman siddiq bila percaya sungguh-sungguh. Maka cerita Isra Mi'raj dia bukan cerita perapu. Baik, pada malam itu saya ringkaskan, malam itu sebelum saya baca kitab sikit lagi insya-Allah. Pada malam itu Rasulullah jumpa dengan satu bayang di bawah arasy Allah. Dia tanya siapa ni? Maka suara bayang tu kata, dia katakan Nabi SAW, ana rajulun alladhi yuqal, akulah laki-laki yang kau katakan ya Muhammad, ya Rasulullah. Akulah lelaki yang pernah kau sebutkan pada hadismu dulu. Apa dah hadis Nabi? Nabi kata apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi yawmin la zilla illa zilluhu. Laki-laki ini kata, ya Rasulullah, akulah orang yang kamu katakan pada hadismu, yang mana Allah Ta'ala lindungkan 7 golongan, yang hari tak ada lindung melainkan lindung Allah. Akulah salah seorang daripada dia. Dia kata lagi, siapa aku ni? Akulah laki-laki, kata dia, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Akulah laki-laki yang hatiku amat tergantung dengan masjid masa dunia dulu. Akulah laki-laki, seseorang yang hati duduk kat masjid, hidup dunia dulu begitu. Maka sesuatu ulama yang tuan, darjat orang masjid, ulang alik ke masjid ni tinggi pada Allah Ta'ala. Siapa pun alam ni tak naik, tapi Allah angkat tinggi sebelah, berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang lekat dengan masjid ni ialah orang yang akan dinaungkan oleh Allah, dilindung oleh Allah daripada macam-macam bala dan bencana. Itu saya ulang balik tuan, saya ulang balik. Kita nak kata apakah Allah Ta'ala bila Allah balik kita ke masjid? Alhamdulillah ya Allah, kau balikkan kami ke masjid sebelum orang tanggung kami mai. Kau buat kami mai masjid balik ya Allah. Letih dah kami dengan dunia ni, tiba-tiba kami cari balik. Dah jumpa lah sejadah, jumpa lah tempat sujud, jumpa masjid kami sujud, rasa tenang jiwa. Maka kaulah Tuhan yang amat mengasihi kami ya Allah. Kaulah Tuhan yang amat sayang kami. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, cerita orang mati dalam kubur ni kita dengar biasalah. Satu daripada ayat yang kita peringat, kita tak mati lagi. Ni sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita banyaklah perlu kubur ni. Nak peringat, bagilah mati ni peringat.
Apa ahli kubur kata? Hari-hari dia kata macam ni ke Allah. Seperti mana kata Imam Qurtubi dalam kitab dia Tafsir Qurtubi, orang mati dalam kubur tu duk minta pada Allah 4 soalan besar. Duk minta pada Allah 4 benda besar minta. Satu daripadanya ialah, kata Imam Qurtubi, satu daripadanya ialah pada surah Sajadah. Hak baca tadi, pagi kemarin. Pagi kemarin lah, Jumaat lah. Satu daripada permohonan, permintaan orang kubur, ahli kubur ni pada Allah Ta'ala di kubur ialah pada surah Sajadah ayat 12. Dan Imam Qurtubi kata Allah jawab 4 soalan tu. Dia minta lagi yang kelima, Allah tak jawab. Sampai kiamat Allah tak jawab. Dan sampai bila Allah tak jawab. Satu daripada yang dia minta apa dia? Ialah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Sajadah ayat 12. Dan jawapan Allah tu ada pada ayat 14. Apa yang manusia kubur, ahli kubur ni dia kata? Tuan-tuan, sebab tu imam baca surah Sajadah hari Jumaat ni, kita nak ambil perhatian juga. Ayat 12 sebelum sujud tu. Ayat 12 sebelum sujud. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan? Ialah khitab kepada ahli kubur dalam kubur. Duk minta tolong Allah. Sebab tu ulang balik, tuan, kita sonok syukur lagi sebab tak masuk dalam tu lagi. Masuk dalam tu habis cerita lah. Tak boleh balik mai dah. Bila orang tanya macam mana ahli kubur ni, ulama kata Ka'ab Akhbar, dia kata apa? Dia kata masuk kubur tak boleh balik dunia. Seperti mana mustahilnya anak kamu masuk dalam perut mak kamu balik. Itulah kamu takkan balik ke dunia. Kerana kubur alam lebih besar, alam lebih luas lagi. Takkan balik dah. Baik, apa yang ahli kubur kata, tuan-tuan? Duk panggil hari-hari ke Allah. Ayat dia apa dia? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ayat tu. Dalam kubur nampak apa, tuan? Dalam kubur. Dalam kubur nampak habis jahat kita dulu. Walau tara idzil mujrimun, ketika mana orang yang mujrim, orang yang banyak dosa. Batu ni, tuan-tuan, lah ni masa Allah bagi hidup ni nak habis, hilang dosa apa? Ibadat kita, puasa, semayang, apa ni, mengaji dan semuanya nak bagi habis dosa apa? Nak minta Allah pelakang pun dosa ni. Jangan biada, jangan bawa mati. Baik, semayang minta ampun dosa, mengaji minta ampun dosa, puasa, zakat minta ampun dosa. Sebab tak mau bawa dosa pergi jumpa Allah, tak mau. Kerana Allah kata apa? Walau tara idzil mujrimun, ketika mana orang banyak dosa tu melihat. Tengok apa, kan? Dia tengok dosa dia. Dalam kubur tak ada kerja lain. Allah tunjuk hang dosa yang ni, hang dosa yang ni. Soal jawab macam-macam atas dosa manusia. Sebab tu zaman ni, zaman hari ni, tuan-tuan, kita nak sama-sama nak peringat saya sama, tuan-tuan. Jom kita cari jalan untuk perhabis bang dosa kita ni. Pelekang bang, hilang bang. Sebab tu Allah Ta'ala sayang kita. Dia buat apa pun semua pasal nak ampun dosa. Ambil wudu, guguk dosa. Salat, takbir, guguk dosa. Sujud, guguk dosa. Pasal Allah sayang kita, dia tak mau kita bawa dosa. Baik, Allah kata ketika mana orang berdosa nampak dosa dalam kubur, dia takut, dia ketak. Maka ketika mana Allah tunjukkan dosa tu, betul belaka dosa tu, berdosa dia buat betul belaka, tak ada satu yang silap, semua betul. Dia mengaku, aku tak semayang, aku tak puasa, aku tak mengaji, aku tak buat yang ni, aku tak buat yang ni, dosa. Ketika mana dosa tu Allah tunjuk betul belaka, dia pun kata Allah Ta'ala nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dia pun tunduk kepala dia depan Allah, tak berani angkat. Maknanya mengaku salah. Sebab itu, tuan-tuan, ya Allah sekalian, Nabi SAW tinggal satu benda.
yang kita lazimkan kalau kita baca yang ni, lekang dosa. Apa dia tuan? Ada satu istighfar ni yang kita belajar, cuma amal tak amal saya tak tahu, dia panggil Sayyidul Istighfar. Dia panggil apa? Sayyidu al-Istighfar, penghulu istighfar. Baca sekali ni macam dengan baca astaghfirullah 10 kali. Dia habis dosa kita, cuci habis semua benda yang ada kita ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kau tengok makna dia apa tuan? Makna ni kata ulama, makna dia ialah kamu iktiraf, kamu mengaku hang dosa dengan Tuhan. Dan kitab Tamihul Ghafilin kata apa? Dosa iblis Allah tak ampun pasal dia tak mengaku. Sedangkan Adam tu Allah ampun dosa dia pasal dia kata, dia mengaku kata dia salah. Beza taubat Adam dengan taubat iblis. Buka balik kitab Tanbihul Ghafilin bab dosa-dosa. Ulama sebut, Imam Abu Samarqandi kata, beza dosa iblis dengan dosa Adam. Dosa Adam Allah ampun pasal dia mengaku. Iblis punya dosa Allah tak ampun sebab dia tak mengaku. Itu kalau mengaku kita. Maka mengakulah kita bahawa kita ni banyak dosa. Allah ni mengaku. Bila mengaku, Allah pelekang dosa tu, hilangkan. Tak mengaku, lekatlah dosa tu. Bimbang-bimbang bawa sampai mati, masuk kubur. Esok Allah tunjuk habis semua. Kita baca kitab juga, sebelum mati pun nampak habis dosa ni. Waktu memandang itu, masuk kubur nampak dosa lagi. Ya. Maka ketika mana nampak dosa, Allah tayang, dia tunduk mengaku betul, ya Allah betul. Bila dia tunduk, dia kata ke Allah, lepas tu Allah dah hamba malaikat tolong hamba hang buat begian hang tak buat yang ni, hang buat dosa yang ni, hang tak buat yang ni. Malaikat sebut dalam kubur. Maka dia kata kat malaikat, sami'na walau tara idzal mujrimuna nakisura usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Sudah, cukup ya Allah, cukup. Ahli kubur kata Imam Qurtubi, dia kata, ya Allah cukuplah, sudahlah, jangan habaq lagi, jangan sebut lagi lah, sudahlah wahai malaikat, jangan sebut, jangan kata apa, aku tak nak dengar lah, aku salah, betul aku salah. Betul Imam Qurtubi kata, Allah ni mengaku salah sebelum sana masuk kubur. Ya Allah, sudah dah ya Allah, cukuplah, aku dengar dah, sami'na, aku dengar dah, aku dengar dan aku lihat dosa-dosa aku, hang tayang, kau tunjukkan kepada aku, dah aku dengar. Kemudian dia kata, bila tak larat dah, dosa banyak sangat, apa dia kata ke Allah? Dia minta kepada Allah Ta'ala satu benda. Yang ni apa dia? Farji'na na'mal salihah. Makna dia, farji'na na'mal salihah, maknanya, ya Allah, ya Tuhan aku, kembalikan aku semula ke dunia. Wa balik aku dunia ya Allah. Pasal apa nak balik? Na'mal salihah, aku nak buat amal soleh. Dulu aku tak buat. Aku ghalib macam-macam. Ghalib apa? Ghalib digan dunia. Digan kaya tak kaya pun, digan senang tak senang pun, semayang tak semayang, masjid pun tak main, ngaji pun tak, puasa pun tak, ibadat apa tak tahu, Quran tak baca. Masya Allah. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, saya ulang balik, nak tanya orang tak baca Quran ni, rasa bersalah dosa tak baca Quran ni? Rasa-rasa. Saya tanya tu, jangan jawab lah. Tak jawab sendiri ya. Rasa-rasa dosa tak baca Quran? Rasa-rasa dosa tak kerti baca Quran? Dosa tak rasa-rasa? Lambak tak rasa apa pun. Amil tak rasa apa. Quran tak baca tak rasa apa. Semayang tak rasa apa. Tak pergi masjid tak rasa apa. Bulan puasa tak rasa apa. Masa sonok pula lawan Allah Ta'ala. Kita peringat yang tu je tak? Maka dia kata, bila terlajak masuk kubur dah,
keadaan beramal, dia kata ke Allah, farji'na, ya Allah, balikkan aku semula ke dunia, kembali balik dunia ya Allah, aku nak amal soleh. Panjang cerita tu, panjang cerita tu. Farji'na na'mal salihah, aku nak buat amal soleh, baliklah semula ke dunia ya Allah, aku nak buat amal soleh walau sesaat pun. Pasal apa nak buat amal soleh? Inna muqinun, hari ni baru ku yakin apa yang Nabi kata, apa kau kata tu betul. Tuan-tuan masuk kubur baru yakin, nak buat apa lagi tak? Masuk kubur baru nak yakin, buat apa lagi? Lah, kita yakin bahawa benda ni ada. Soalan kubur tu ada, azab kubur tu ada, nikmat kubur tu ada. Kita yakin. Nak yakin ke mana tuan? Nak meyakin macam mana? Buat kita balik. Yakin datang dengan ilmu yang kamu belajar. Buka kitab mana tuan? Kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Dan tajuk iman. Iman ada banyak peringkat. Iman pertama dia panggil iman taklid. Iman taklid ni mana ikut jelah mengaji dah, ikut orang semayang iman juga tu, tapi iman taklid, iman yang paling rendah sekali. Kemudian iman yang kedua apa dah? Iman taklid, tapi taklid yang sah. Bila dia ikut akan ilmu yang dia mengaji, dia ambil dalil, catat dalil, dia beriman dengan dalil yang dia mengaji, maka dia naik peringkat yang kedua, iman yang kedua. Ya tuan-tuan Allah sekalian, maka yakin ni main dengan apa? Yakin main dengan ilmu. Pasal kita tahu dalil dia, dalil semayang apa, dalil mengaji apa dia, dalil puasa apa, tahu ni memadai untuk pakai seorang pun pakai dah, jadi dah. Tapi kalau Allah lantik kamu sampai pandai lebih lagi, kena beritahu orang sama. Baik tuan-tuan Allah sekalian, ini hal kubur, hal bagi orang yang masuk dalam kubur. Dan saya masuk juga tuan-tuan. Cerita mati ni dah selit, cerita mati masuk satu sekali lah. Saya kira cerita bab mengaji sikit. Mati kau apa? Milan. Kalau jawab. No. Tanya pengusi. No. Saya pergi keluar, dia suruh lajak pukul 9. Balik kampung 45 tak kenal aku tu. Lajak sekitar bagus pukul 9 nak. Baru ni saya di Manjung, dalam PKP baru ni ada jemputan di Manjung, di Ipoh dan sebagainya. Pergi sana, rupanya sampai saya di kampung Datuk Kamarudin di Seri Manjung, satu masjid besar situ, Masjid Al Iskandar. Pengurusi dia tu 2-3 orang datuk-datuk belakang lah. Sembang-sembang nak bertiawai, abang tanya tu dia tu, depa mula-mula depa abang lah, ustaz pederah pukul 9 tak apa dia kata. Saya kata takkan pukul 9 aku SOP abang bertiawai. Lagi abang kena saman dah. Dia kata ke datuk tu, Datuk TUDM, pada yang dia jadi pengurusi timbalan pengurusi AJK mau, geng datuk-datuk belakang tu. Datuk tu kata, ustaz malam ni boleh dah lajak bila sikit, ustaz kan dah mai. Tanya-tanya orang mana ni, dia kata orang belah kita seorang di sini kak, seorang pokok-pokok senar di situ, seorang lagi orang Bangan Serai. Abang kau senar rapat tu nak orang kampung kita nak. Dia kata apa, ustaz lajak bila sikit pukul 9 tak apa. Saya kata selalunya saya pukul 10 berhenti. Pukul 10 ustaz. Kalau tu selajak pukul 11 tak apa. Dia buh kita pula lah. Lajak pukul 11 tak apa. Jadi kau apa nak berhenti? 9 no. Bila mana malam-malam minggu depan nak sembang lagi nak. Taruh dia alhamdulillah balik kampung. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu alaihi, alhamdulillah. Itu kelebihan yang Allah nak bagi kita sekalian. Terang saya kata balik main kampung ni pasal juga sebab nak popularkan kampung kita pada masyarakat luar sama. Sebab alhamdulillah izin Allah Taala, yang view share kita punya kuliah ni satu Malaysia sebenarnya kan. Jadi balik main kampung ni harapan aku tu lah, mudah-mudahan kampung kita juga terkenal tempat luar sampai Terengganu, Melaka dan sebagainya kan.
Baik tuan-tuan Musa. Tak pukul 9 tu berhenti. Berhenti ke 9 lah, jawab sikit tak apa lah. Baik. Cerita tadi bab apa? Cerita bab mati lah. Baik. Satu benda pasal mengaji ni. Sebenarnya kita nak baca apa tuan? Nak baca kitab, tajuk dia Adab Mufrad. Yang ni yang saya pilih. Saya pilih tajuk apa tuan? Adab Mufrad, kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari. Sahih Bukhari ni hasil daripada hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari susun lain. Apa dia adab mufrad ni tuan yang kita nak baca ni? Adab mufrad mana adab kita ni. Kita dengan mak, kita dengan orang kampung, kita dengan Allah, kita dengan masjid, kita dengan Nabi, kita dengan masyarakat, kita dengan siapa saja, dengan keluarga, dengan kawan, jiran. Adab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, disusun balik. Imam Bukhari ni hadis dia banyak, disusun 50,000 lebih, disusun sehingga tinggallah beberapa hadis saja, dan dia pilih lagi hadis-hadis itu untuk jadi adab. Kitab bernama Adab Al-Adabul Mufrad, adab individu. Kalau bahasa baru kata adab individu, adab seorang-seorang diri ni. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Islam bukan duk tang ibadat, Islam duk tang akhlak. Tujuan solat untuk bentuk akhlak, tujuan sembahyang untuk bentuk diri, bagi bagus. Sebab itu tuan, kalau sembahyang saja ada lagi ancaman Allah Ta'ala tuan-tuan. Kalaulah sembahyang saja cukup dah, dia tak main ayat ni. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim. Sambung. Fawailul lil musallin. Saya ulang balik tuan-tuan. Ulama tafsir kata, siapa baca ayat ni, tak tahu tak apa sebelum ni, tapi kalau siapa tahu jangan berhenti tang tu. Kan ulama dah habaq dah, tok guru habaq kita dah, ahli orang tafsir habaq kita dah. Termasuk pada 15 ayat yang tak boleh berhenti dalam Quran. 3 dalam muqaddam, lagi 12 dalam Quran. Kalau mau jibak Quran juga bab tu. Yang ni apa dia? Ayat-ayat yang tak boleh berhenti. Pasal apa tak boleh berhenti? Berhenti juga tak tahu, tak apalah, tak tahu kan. Bila mengaji tahu tak boleh berhenti. Pasal apa? Pasal ayat ni kalau berhenti dia ubah makna. Jadi mana kot lain. Sebab Quran wajib dibaca berdasarkan makna. Quran wajib baca ikut maksud dan makna, bukan ikut dan tak. Ikut apa? Ikut makna, ikut maksud, bukan ikut dan. Ni baca ikut dan ya. Baca nak berhenti, nak sambung. Belajar sikit untuk baca bagi betul. Jadi salah satu ayat yang tak boleh berhenti ni ialah ayat ni. Fawailul lil musallin. Dia tak boleh berhenti. Sebab cerita tak habis. Cerita tak habis tu. Cerita habis dia lajak sikit. Apa dia? Sembahyang neraka bagi orang yang sembahyang. Kalau berhenti tuan-tuan, ni jadi apa? Jadi model pok tak sembahyang lah. Kalau berhenti yang tu, pok tak sembahyang kata apa? Ni yang kami tak mau sembahyang ni. Pasal apa? Sembahyang masuk neraka juga, betul sembahyang. Bagus gitu. Tentu tak boleh berhenti. Pasal ayat tak habis. Baca apa habis? Apa dia? Siapa sembahyang masuk neraka ni? Maknanya kata ulama, wahai orang yang bersolat, jaga solatmu itu belum lagi mampu membuatkan kau itu lepas neraka. Kalau ikut sembahyang tak cukup lagi. Dia mesti ada benda ujung lagi. Apa dia guna ujung? Ialah firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang kau buat betul-betul, salat itu berupaya cegah kamu daripada keji dan mungkar. Apa dia keji tuan? Apa dia keji dan mungkar? Kata ulama tafsir, keji itu jahat kau dalam, niat tak betul, busuk hati, dengki, khianat, ni hadam. Maka dipanggil fahsya, kejahatan dalam hati. Tuan-tuan nak ulang balik.
Jumpa dah orang yang kuat semayang tapi busuk hati. Jumpa lambak dua dong tuan. Semayang kuat, muhur kuat kok. Semayang kuat, berkeli pun tak megagah juga. Sama nek kau tuan. Semayang kuat, tak tegur siapa pun ditahan juga. Menipu kuat, semua macam-macam. Maka solat yang benar-benar kita buat ubah peribadi. Sebab itu kita ulang-ulang oleh tuan-tuan baca kitab ni saya tahu. Kitab apa? Kitab yang dikarang oleh, yang disusun oleh tuan guru kita yang meninggal dah, almarhum Syekh Zakaria orang besar. Saya pergi rumah dia, dia ada ustaz, dia hadiah satu kitab macam tu, dan dia kata, Intan Zaini balik nanti pergi Pulau Pinang, ana bagi sanad kitab ni kat enta, ijazah ni enta balik baca, sebab ana pergi tak lepi lah, tak larat lah. Masa tu dia ulang balik mai sini lah. Tok guru kita ni almarhum Syekh Zakaria orang besar, dia ulang balik mai sini Pulau Pinang, kata ceruk dia mai, dia mengajar 2 jam pasal apa? Masa jauh kitab ni dia bawa. Saya balik pergi rumah jumpa dia hadiah kitab ni, bagi ijazah lah. Dalam kitab tu apa dia tuan? Buka cerita ni, cerita macam mana Allah boleh ubah orang seseorang tu jadi binatang. Boleh jumpa dah bang tuan-tuan, ngaji dah bang ni tuan-tuan. Kitab Al-Qawlu Ta'am fi Ahkam Ma'mum Al-Imam ala mazhab Syafi'iyah, cerita masalah imam makmum, cerita pasal masalah imam makmum. Ada dalam kitab tu hadis Nabi SAW, juga surah Al-Ma'idah ayat 60, cerita macam mana Allah akan ubah orang sembahyang ni tak betul ni jadi binatang. Kata ulama tafsir, ubah ni ke mana? Ubah perangai jadi binatang pun boleh, ubah diri jadi binatang pun boleh. Kedua-duanya harus pada Allah Ta'ala belakang. Pasal apa? Pasal semayang tak betul, salat tak kena. Sama dengan ayat tadi, fawailul lil musallin, neraka bagi orang semayang jika semayang tu lalai. Lalai ni tafsir ulama ni kan. Baik, hadis tadi berita, saya peringat tuan balik. Kita duk takut kita tak buat benda ni. Nabi kata apa? Hadis tentang solat Jumaat, cerita Allah tukar diri, tukar perangai, kau tak kena gaya. Apa dia tuan? Hadis dia, kata Nabi SAW dalam hadis tu, Nabi kata apa? Ama yakhsha alladhi yarfa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himarin wal'iyadzu billah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis peringat tentang sembahyang Jumaat. Habaq atas sembahyang tak cukup lagi. Sembahyang mesti dengan ilmu. Ilmu apa tuan? Salat mesti ada ilmu tauhid, salat mesti ada ilmu fiqh, salat mesti ada ilmu akhlak. Tiga-tiga tu dah baru jadi salat. Itu dah rukun dah. Rukun fi'li, qawli dengan qalbi. Itulah dia. Nabi kata apa? Nak cerita bab semayang tak cukup ni. Semayang kena mengaji, kena ada ilmu. Tauhid mula-mula satu. Mula-mula sekali tauhid. Lepas tu kena belajar syariat juga, hukum solat dan sebagainya. Yang ketiga, belajar juga ada adab ni. Kan? Baik. Nabi kata apa? Ama yakhsha alladhi yarfa'a ra'sahu qabla al-imam. Beri takut kepada orang yang sembahyang yang mana angkat kepala dulu beratu imam. Yang ni apa dah? Dalam keadaan dia masbuk ataupun bukan masbuk, dia musabaqah dengan tu imam. Kita ngaji bab tu tuan-tuan dalam kitab tu. Masalah semayang ni bukan tiga, bukan masbuk, muwafiq, mufaraqah, tak. Dan saya percaya tuan-tuan ngaji bab tu, kitab tu. Apa dia kitab dia? Kitab Al-Qur'an tu, masalah imam makmum. Ada soalan apa? Ada soalan pasal cerita semayang. Dia bukan hanya sembahyang tu, banyak benda yang ada yang kita nak kena faham bahawa dia boleh ubah manusia. Ubah apa ni? Ubah akhlak. Kau tak guna gaya, ubah akhlak. Maka Nabi kata apa? Salat itu kau tak nak gaya, Allah ubah. Jadi apa? Jadi pangai diri dia dan hadiri dia dan akhlak dia ada diri, jadi pangai boleh. Atau pangai bukan? Pangai kera.
atau panggil kaldai. Al-Quran kata panggil kera dengan babi, tapi hadis Nabi kata Allah tukar dia. Siapa angkat dulu kepala betul imam, yakni mendului itu imam, maka Allah tukar panggil dia jadi panggil ataupun kepala kaldai, ataupun dia Allah tukar diri dia jadi kaldai nanti dalam kubur. Auzubillah min zalik. Pasal suka dulu itu imam. Maka pecah, kata ulama, hadis tu pecah. Masalah solat ada 6. Masbuk, muwafiq, mufaraqah, tu 3. Pecah lagi 3 apa dia? Daripada masbuk jadi musabaqah. Apa dia musabaqah? Berlumba-lumba untuk imam. Yang kedua apa dia? Muwafiq. Muwafiq pecah jadi muwafiq jadi mufaraqah atau muwafaqah. Daripada muwafiq jadi muwafaqah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, musawaqah dengan mufaraqah. 6 semua. Pecah daripada 6 masalah ni keluar 1000 masalah. Daripada 6 kata tadi, masbuk, muwafiq, masbuk, musabaqah, muwafiq, muwafaqah, musawaqah, mufaraqah, 6 kata besar ni keluar daripada tu masalah sembahyang 1000. Nak kena belajar kaedah-kaedah dia. Baik, maka solat belum cukup lagi nak tahan api neraka, melainkan kena keluar panggil baik. Apa dia panggil baik? Akhlak. Itulah sebab Rasulullah ini datang dengan membawa akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebab tu kita pilih tajuk ni tuan, sebab kita nak tunjukkan daripada sembahyang kita ni makin berakhlak. Akhlak cakap. Tuan-tuan, beberapa sekalian tengok nah. Dalam adab bacaan qauli fi'al, qauli dengan apa dia qauli? Rukun qauli apa dia? Takbir ihram. Lagi baca al-Fatihah. Lagi baca tahiyat akhir. Lagi baca selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahiyat akhir. Rukun lagi memberi salam yang pertama. 5. Tuan-tuan yang Allah sekalian, dalam kitab Syahdah Fatani kata apa? Ini kita mengaji juga, saya patah balik je, peringat balik. Antara yang ulama kata apa? Rukun takbir tu salah kalau batal sembahyang. Kita faham itu kan? Salah tak mana tuan, salah tak mana. Macam tu yang disebut oleh Imam Syahdah Fatani dalam kitab Shiratal Mustaqim, dia kata bab takbir saja tu salahnya ada 16 syarat dia. Tak kena raya batal habis. Mengaji dah nah. Satu benda yang salah tak mana tuan, takbir ni salah yang membatalkan solat. Ini pendapat ulama, Allah terima cerita lain. Apa dia yang salah pada solat takbir? Yang nak jadikan akhlak kita ni pada Allah dengan sebab solat yang betul. Apa dia takbir tak betul macam mana tuan? Kata ulama, takbir tak betul ni bila hampa tak adakan syaddah dia, bila hampa tak lekatkan sabdu tu. Kalau suruh orang takbir ihram atau sebut Allahu Akbar, ramai salah. Pasal apa salah? Ramai kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2 harakat, ada 6 harakat, ada 4 harakat. Harakat tak apa. Hak paling wajib tu ialah syaddah. Lekat yang tu sah. Takbir yang sah macam mana? Takbir batal lagu mana? Takbir batal banyak. Allahu Akbar tu dikira salah. Pasal apa? Pasal sabdu hang tinggal. Sebaliknya kena kata lagu mana? Allah syaddah tu. Itu saya buat patahan lama tu lah, tutuhan lama, tapi nak ditunjuk je lah, bukan teruk meter tu tak ada lah kan. Allah gantungkan langit lah, lidah ke langit-langit, tahan lidah tu di langit-langit, tahan sat, sebab syaddah ada. Sebab tu kalimah Allah alif lam mim dia ada syaddah tu tahan. Sebab maksud sabdu tu ialah menahan, syaddah tu menahan. Allah tak boleh kata Allah takbir ihram pun sama, takbir tiqalat pun sama.
Takbir ihram kalau salah batal sembahyang. Takbir iqlad salah tak apa lagi. Tapi kalau sama aja takbir tu. Sebutannya sama aja. Cuma takbir ihram wajib rukun, takbir iqlad sunat. Sunat yang tertinggi, muakkad. Baik. Sebut yang salah ke mana? Allahu akbar. Hang tinggal sabdu. Patutnya hang kata apa? Allah. Berputih. Tu banyak lagi tu buat satu. Syed Fadhani dalam kitab Isra Mustaqim dia kata apa? Dia kata ada 15 lagi tu. Tuan-tuan, nak maksud apa? Nak atas sembahyang ni kena mengaji, kena buat elok. Mana solat yang Allah bagi kat Nabi pada Isra Mi'raj ni bukan main-main. Dia perbuatan para malaikat. Maksud kita tuan-tuan, maksud kita solat ni kita belajarlah dekat mana yang boleh. Dan kata ulama pula ilmu tauhid, belajar dengan niat yang betul, nanti Allah kirimkan yang betul tu. Niat yang betul mengaji niat bagi betul. Kita sembahyang, kita mengaji bukan nak suruh tengok orang tak. Tengok diri. Baik. Tengok diri mana ada tak fahsya dalam kita ni? Ada tak kekejian dalam hati? Solat ni, lagi solat ada tak panggil busuk hati ada tak? Kalau ada, tak guna solat tu. Kalau tak ada, alhamdulillah, makin kurang. Sebab Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dengan mungkar. Inilah solat kita. Inilah solat kita. Semalam saya sebut kat masjid Taman Selasih semalam. Kunci solat, ataupun kita kata kualiti solat itu, solat yang bertinggi nilai pada Allah. Bila? Antaranya bila sujud itu dengan dua maksud. Tuan-tuan, pukul 9 tak lebih tu. Macam ni punya keadaan, pukul 9 tak lebih, pukul 10 boleh tunggu boleh tunggu. Dia patut ni petang tunggu lepas nak balik. Baik. Salat yang kita salat itu, sujud itu, kata ulama apa ni tuan? Ulama akhlak. Ulama akhlak. Kita sujud bukan sujud biasa. Bila mana kata ulama, bila mana kita ni dua benda, satu roh, satu jasad. Satu roh, satu jasad. Bila roh pun ada, jasad pun ada, sujud kena dua-dua baru jadi. Mana boleh sujud roh saja, mana boleh sujud apa jasad saja, roh tak sujud. Tak. Kena sujud dua-dua sekali. Sujud dahi itu zahir, sujud hati itu hak batin punya. Itu dah rukun qalbi. Baik, macam mana sujud? Sujud zahir batin. Zahir sujud dengan dahi, batin sujud dengan hati. Baik. Hati sujud dengan mana tuan? Dahi sujud lah, tapi hati sujud dengan mana? Kata ulama akhlak, kata ulama ahlillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ajak kita sembahyang adab ni. Bila hang sujud kena ada dua rasa ni. Pertama, rasa nak dekat dengan Allah. Baik. Itulah makna sujud. Dan tuan, kita tengok sujud ni tiap-tiap rakaat 2 kali. Jadi semua sekali, rokok sekali, kan, i'tidal sekali, sujud pun 2 kali. Pasal apa sujud 2 kali? Pasal ada rahsia, ada makna. Apa rahsia dia? Kata ulama, Allah suruh hang sujud 2 kali itu pasal pertama Allah nak dekat dengan kamu dan Allah nak kamu dekat dengan dia. Nabi kata apa? Aqrabu ma yakunul abd fi sujudi. Saat paling dekat hamba dengan Tuhan itu pada sujud. Mana kita dekat dengan Tuhan waktu sujud. Sebab itu pertama ulama kata, bila sujud minta ke Allah, ya Allah bagi aku makin dekat dengan Engkau, dekat dengan redha Engkau, dekat dengan rahmat Engkau lagi. Satu. Yang kedua, itu pertama, sujud niat dekat dengan Allah. Yang kedua, kata ulama, sujud dengan niat nak perhabis dosa. Sebab apa tuan?
Sujud yang kedua dengan niat nak hilangkan penyakit hati, nak hilangkan panggil iblis. Kerana iblis itu diminta oleh Allah sujud dekat Adam, dia tak mau sujud, dia tak mau hormat, sehingga Allah marah dan Allah larang iblis sujud pada Allah selama-lamanya. Bila Allah larang iblis sujud pada Allah selama-lamanya, dia teringin nak sujud juga, sehingga dia berdialog dengan Nabi Musa AS. Cerita panjang. Tu cerita pukul 10 nanti tu. Tapi pendek sudah lah, pendek-pendek sudah lah. Mukadimah saja. Maka iblis pernah bersembang dengan Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, engkau ini makhluk yang boleh cakap dengan Allah. Maka tolong minta ke Allah Ta'ala agar Allah ampun dosa aku. Musa kata, ya Allah, iblis minta ampun dosa pada kamu, ya Allah. Boleh tak kau ampun dosa dia, Allah? Jawab Allah Ta'ala, boleh. Walakin bisyarat, melainkan dengan satu syarat. Aku boleh ampun dosa iblis tu, kata Allah, melainkan dengan satu syarat. Abang ke iblis tu. Apa dia? Syarat dia hang kena pi hormat dekat Adam, pi sujud kat kubur Adam. Iblis kata apa? Waktu dia hidup pun aku tak hormat, mati lagi tak. Punya ketegak macam tu iblis ni. Maka Allah kata, kalau kata sujud pada Adam, takkan ku ampun dosamu selama-lamanya. Dia cuba minta juga nak sujud pada Allah. Ada apa iblis ni? Minta juga. Dan dia pernah curi-curi, tuan-tuan. Dia pernah curi nak sujud pada Allah. Ikut ulama tafsir kata, dia pernah curi sujud pada Allah. Tapi bila dia hampir sujud pada Allah, dia rasa terbakar, dia rasa panas. Sebab apa itu Allah kata, wahai iblis, kalau kau cuba sujud lagi, aku bakar engkau seluruhnya. Waktu tu iblis ketak, dia tak boleh sujud dah. Dia cuba nak sujud, dia panas. Dia cuba sujud, dia panas. Dia hangat, dia terbakar. Maka dia tak sujud. Sebab tu ulama kata apa? Bila kau sujud, kita ni Allah bagi sujud. Iblis Allah tak bagi sujud. Kita Allah bagi sujud, tak mau sujud. Iblis kata apa? Wahai hamba Allah, wahai umat Muhammad, aku ni nak sujud, Allah Ta'ala tak bagi dah. Tapi hampa Allah suruh sujud, tak mau sujud pula. Terbalik betul. Tak betul yang ni. Aku nak sujud, Allah tak bagi. Hampa Allah sujud, tak mau pula. Tak mau sujud. Baik, kalau gitu, daripada situ ulama kata apa? Sujud itu, bila kita dapat sujud, niat, ya Allah, tolong bakar panggil iblis kat aku ni. Tolong bakar buang panggil buruk aku, busuk hati, bakar maulah. Berhabis buang yang tu, supaya hatiku hati yang baik, hati yang sonok menyintai sama-sama Islam, hati yang menyayangi sama-sama juga. Hak musuh, cara musuh, aku tak anggap dia musuh, aku anggap dia kawan juga. Aku tak sakit hati apa dengan dia. Minta Allah bersihkan hati bila dapat sujud. Tuan-tuan, Muslim, pukul 9 kita berhenti, insyaAllah pukul 9 ajak lagi lah. Saya tutup malam ni, insyaAllah saya sambung lagi lepas puasa nanti, lepas raya nanti, insyaAllah, dengan adab mufrad ni. Tambah-tambah kita nak belajar juga adab masuk masjid, adab sembahyang, adab mak ayah, adab dengan jiran, macam-macam adab tu ada. Kalau yang ni tak eloklah Islam. Sembahyang tak ada kepada orang tu kutuk ni, sembahyang kuat tapi panggil macam apa ni. Ni tak mau itu kan. Tak mau. Tambah-tambah orang kapiak nak tengok je. Dia lagu ni ke orang Islam? Orang kapiak tengok kita. Mayang lagu ni ke? Panggil lagi ni orang Islam. Kan? Macam-macam isu yang ada pada hari ni. Saya tak mau nak taklid, saya tak mau nak komen apa-apa. Cukuplah, memadalah kita nak apa-apa. Salatlah baik-baik supaya keluarlah akhlak yang baik. Kerana pokok yang elok akan keluar buah yang sedap. Sembahyang yang betul-betul baik, keluarlah buah akhlak yang baik. Sebab tu kita baca kitab adab mufrad, sebab nak tahu apa adab kita sama-sama kita. Sembahyang cantik dah. Kan kita ada 4 hukum kan? 4 hukum: ibadat, muamalat, munakahan, jinayat. Tuan-tuan, sedap nak? Ibadat pakai ibadat. Nikah pakai nikah. Hukum hakam pakai mau. Satu yang teruk ni, pergaulan teruk. Jadi muamalat kita cukup dahsyat, cukup mudah. Sebab kita tak ambil, kita tak diberi oleh Allah adab ketika mana beribadat pada Allah, sebab kita tak minta.
Baik itu kita minta apa? Minta adab daripada Allah Ta'ala ketika mana beribadat pada Allah. Baik, saya tutup majlis malam ni insya-Allah. Mukadimah saja pada perbincangan malam ni. Saya bawa satu hadis Nabi SAW. Hadis ni tuan-tuan ada dalam kitab yang dikarang oleh tuan guru kita, yang disusun oleh tuan guru Pondok Koksna, tuan guru Tuan Husin Kedah. Kitab dia Usul Tauhid. Dalam bab ilmu, itu usul tauhid, kita tauhid, tapi dah mula-mula tu tok guru buka kitab, dia susun tajuk dia menuntut ilmu. Dibawa satu hadis Nabi SAW, riwayat At-Tabrani. Saya ingat di muka surat apa? Muka surat yang ketiga belah kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muka surat 3. Apa yang tok guru kita salinkan, susun kitab tu dan hadis tu, cerita pasal orang mengaji ni. Di permulaan kitab Usul Tauhid ada hadis ni. Hadis nak galakkan orang mengaji, hadis nak abang kata orang mengaji ni hebat. Apa dia tuan-tuan? Hadis Nabi SAW. Nabi kata, man ja'ahu al-maut, man ja'ahu al-maut wa huwa yatlubul ilma. Siapa yang datang padanya mati, siapa yang mati dia, siapa yang datang mati dekat dia, ja'a datang mati. Mati tak payah cari, dia mai. Ada lari kat mana pun mati dia mai. Ni tunggu apa tuan ni? Tunggu ni tuan. Kita tunggu apa ni? Tanya tuan, tuan tunggu apa ni? Tunggu. Kalau pencin tunggu 24 nak. No, pencin tunggu 24. Bujang tunggu nak. Bujang tunggu nak menikah. Okay. Budak kecil tunggu nak sekolah. Cikgu tunggu nak pergi sekolah. Tunggu belakang. Tapi dalam tunggu ni sebenarnya tunggu apa? Hakikatnya tunggu apa? Tunggu nak orang usung kita ya. Itu ya. Sampai masa tu nanti. Pasal apa? Pasal sampai masa, pasal ramai dah kita usung pergi. Ramai dah kita usung pergi, tunggu kita nak kena usung pula. Ni tunggu ini. Maka tunggu mati dengan apa? Tunggu mati dengan amal kan? Baik. Maka Nabi kata dalam hadis dibawa oleh tuan guru kita, Tuan Husin Kedah, dalam kitab Usul Tauhid, dia kata man ja'ahu maut. Siapa datang padanya kematian, tapi masa mati itu dia buat apa? Ni penting ni. Masa nak mati nak buat apa? Tunggu mati tak ngangau saja. Takkan tunggu makawin beras di rumah tunggu mati gitu. Takkan tunggu mati nak telan nasi lagi sepoyok. Tak kot. Takkan tunggu mati dengan duk kira nak makan minum lagi. Tak. Soalan dia nak tunggu mati dengan apa? Baik. Nabi kata apa? Sesiapa yang datang padanya mati. Macam tunggu mati dengan apa? Ni jawapan dia. Tunggu mati dengan wa huwa yatlubul ilma. Dia menanti mati itu dengan mencari ilmu. Tak dulu saja. Tunggu mati dengan mengaji. Mengaji sembahyang ibadat. Baik, ulang balik. Man ja'ahu al-maut. Al-mautu. Siapa yang datang padanya mati, pada ketika mati itu wahwa, dan dia itu yatlubul ilma, dia tuntut ilmu, dibaca dengan fi'l mudhari'. Yatlubu, pasal apa? Sedang akan terus mengaji. Mati mai pada keadaan duk mengaji dan akan mengaji, sedang mengaji. Hati hasrat lagu tu. Maka Nabi kata siapa yang datang mati, hati dia duk rasa nak mengaji dan terus mengaji. Dan tujuan mengaji apa dia? Tujuan mengaji, Nabi clearkan hadis ni. Tujuan mengaji apa dia? Hak bagus ni, li yuhyiya bihil Islam. Tujuan mengaji ni pasal nak hidupkan agama Islam, nak hidupkan sendi-sendi Islam, nak tunjukkan Islam ni cantik. Ni tujuan mengaji. Dengan apa cantik Islam? Adab, akhlak, cantik. Tuan-tuan Allah sekalian, orang kafir tak takut kita sembahyang tuan. Orang kafir tak takut bila sembahyang. Dia takut kita beradab, sebab adab ni mendatangkan pertolongan Allah. Adab ni Allah akan tolong. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok balik cerita tentang tentera Badar, 313 lawan 1300, menang 313 sebab depa ni iman depa dan adab depa tinggi.
Allah tolong. Baik. Ulang balik. Siapa datang mati dia pada ketika mati dia datang mati itu, dia dalam keadaan tuntun ilmu, sedang tuntun ilmu dan akan tuntun ilmu. Dibaca dengan fi'il mudhari' yatlubu, dibaca dengan fi'il mudhari' apa dia? Perbuatan sedang dan akan. Kalau nahwu gitu. Bila mana dia sedang mengaji, tak akan mengaji, mati mai kat dia pula niat mengaji apa dia? Liyuhya bihil Islam. Niat mengaji itu pasal nak bangkitkan Islam, nak cantikkan Islam, nak kembangkan Islam, nak luaskan Islam, nak bagi orang terima Islam. Niat dia gitu. Maka Nabi kata apa? Baini wa bainahu, dia dengan aku nanti darajatan wahidatan fil jannah, dia dengan aku nanti akan bersama dalam satu syurga. Tuan-tuan, kita mengaji kena adab bagi betul, niat bagi betul, baru betul. Ulang mana? Siapa dia datang mati dekat dia, hal keadaan dia duk mengaji, tujuan mengaji nak kembangkan Islam, nak cantikkan Islam, nak elok Islam, maka bila datang mati kat dia, Nabi kata apa? Dia mati, nanti Allah akan masukkan dia bersama dengan aku dalam syurga yang sama. Ini hebatnya mengaji. Dan tak ori kita mengaji kan. Tama-tama niat baik pula. Jom kita mengaji bagi niat yang betul, niat yang elok, tujuan yang sebenar, dan kita tunggu mati. Kerana nanti mati kita tu akan bawa kita pada syurga Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan sekalian, dekat tu saja insya-Allah malam ni pun terlajak lebih dah. Janji tak betul ni. Janji ke 9 lajak 9 suku. Tak apa, nak lajak sikit tak apa. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah malam ni. Insya-Allah kita akan buat kitab ni nanti dengan tujuan kita cari akhlak yang baik supaya kita hidup dengan akhlak yang baik, dan siapa berakhlak baik dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana akhlak Nabi ada kat dia. Wallahu alam. Jumpa lagi insya-Allah. Aqul qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa yanatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.